Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, terima kasih semua sebab hadir dalam kelas kita pada hari ini. Kita nak cerita pasal apa hari ni? Okey, iaitu tentang format baru, guys. Okey, tentang format baru peperiksaan matematik tambahan SPM 2021 iaitu untuk KSSM. Dia berbeza sikit daripada KBSM tahun lepas. Berbeza sikit kertas dua. Kertas satu berbeza banyak. Okey, berbeza banyak. Dia sebenarnya sedang mengatasi format kertas satu pada tahun lepas. Pada tahun yang sebelum ini KBSM. Dia sedang upgrade sebenarnya. Okey, dia upgrade. Harapnya dengan format terkini ini dia akan lebih adil lah untuk menilai. Okey, pelajar-pelajar. Okey, bukannya maksud yang lama tu tak adil, tak. Tapi sebenarnya kita mesti berubah kan? Kita mesti berubah ke arah yang lebih baik. Jadi benda ni dah dikaji lama dah sebenarnya. Actually sebenarnya bagi yang tak mengetahui, saya dulu adalah merupakan guru sekolah di sekolah banyak juga sekolahnya. Okey. Saya pernah mengajar di sekolah kebangsaan, mengajar di sekolah swasta dan juga sekarang ini saya adalah di ProML Academy. Saya mengasas ProML Academy untuk membantu pelajar-pelajar dalam matematik tambahan dan Maths. Matematik tambahan dan Math Modern lah. Okey. Jadi fokus saya adalah matematik tambahan dengan Math Modern sahaja. Okey, kalau tanya ada subjek lain tak di ProML Academy? Tak ada. Dua tu je. Okey, insyaAllah next programnya ada dalam rancangan untuk improve, untuk banyakkan ni. Cumanya di ProML Academy dia adalah berbeza di mana kita bukan sekadar hanya menyediakan tuition center, menyediakan tuition. Okey, kita ada juga buat mentoring and coaching. Okey, mentoring and coaching maksudnya kalau pelajar tu dia ketinggalan dekat sekolah, maknanya kita buat di ProML Academy ni kita nak bantu pelajar tu bagaimana dia nak kita panggil apa? Nak sediakan pelajar tu asas dia, kukuhkan asas dia supaya dia boleh catch up dekat sekolah. Faham tak? Sebab dulu masa saya berada di sekolah, saya adalah cikgu sekolah dan saya tahu kalau alangkah bagus kalau pusat tuition boleh memainkan peranan untuk membaiki pelajar punya kita panggil apa? Ada pelajar-pelajar yang sekolah susah untuk bantu kan sebab ramai kan pelajar yang dekat sekolah kan. Jadi ada setengah-setengah pelajar tu perlu bantuan secara khas. Itulah yang saya buat di ProML Academy. Banyak pula iklan. Okey, baik. Baik, tapi tak apalah kalau nak tahu pasal ProML Academy boleh pergi je dekat web. Kan web ProML Academy, awak boleh type je ni. Ni kan. Dekat Google, lepas tu search lah. Okey, insyaAllah yang paling top tu itulah saya punya web. Okey? Baik. Sekarang ni actually sebenarnya saya dulu masa berada di sekolah saya adalah merupakan seorang cikgu. Okey, cikgu sebagai penanda kertas. Okey, saya adalah penanda kertas matematik PT3. Actually sebenarnya saya mengajar saya bermula dengan penandaan kertas ni masa PMR lagi. Masa PMR tu saya terlibat dengan mengajar PMR masa tu muda lagi. Kan? Okey, sekarang bila dia masuk peralihan PT3, masa tu saya dah mula jadi penanda. Kemudiannya masuk PT3 fasa pertama, fasa kedua. Okey, ya kan ada perubahan tu kan? Okey, saya terlibat semua benda. Okey, sampailah format yang terbaru, sampailah PT3 itu dimansuhkan. Actually sebenarnya saya tahu pasal PT3 ini dimansuhkan adalah pada tahun 2014 lagi. Okey, perancangan tu daripada tahun 2014 lagi. Okey, maknanya sekarang dah realisasi ya. Okey, dia berlaku lah. Okey, tapi sekarang ni masih lagi belum dimansuhkan, tapi sekarang ditangguhkan. Okey, masih lagi sedang dikaji adakah perlu. Cumanya yang betul-betul dia buat adalah UPSR. UPSR memang betul-betul lah. Kan dia tukarkan kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Okey, bila melibatkan pentaksiran berasaskan sekolah, saya juga terlibat sebagai pentaksir. Okey, actually sebenarnya saya adalah pentaksir sekolah. Okey, untuk matematik. Jadi saya adalah ketua pentaksir.
Tugas ketua pentaksir ni adalah bagi training kepada cikgu untuk menanda kertas dan saya akan semak cikgu-cikgu yang tanda kertas. Mana saya pakai pen hijau. Okey, lepas tu bila saya tanda pentaksir daerah pula akan datang untuk semak sepunya penandaan pula. Okey, dia macam tu. Okey. Jadi saya akan banyak terlibat dalam dalam bahagian penandaan dan juga format peperiksaan. Okey, bila ada perubahan maknanya saya adalah salah seorang yang akan dipanggil juga untuk diberi taklimat. Okey, diberi taklimat supaya saya boleh bagi taklimat pula kepada cikgu-cikgu di sekolah. Okey, jadi selepas saya keluar daripada sekolah, okey, selepas saya keluar daripada sekolah, saya masih lagi tahu bagaimana sebenarnya format tu boleh dapat macam mana ni. Jadi sebenarnya saya dapat melalui maklumat daripada dalam lah. Kan? Jangan kata, oh saya dah keluar sekolah, lepas tu macam mana maklumat saya dapat? Dah 12 tahun dah saya mengajar, insya-Allah saya tahu sebenarnya cara yang betul untuk dapat maklumat yang betul. Okey, insya-Allah apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah maklumat yang betul dan tepat. Kalau ada kesalahan, kalau apa yang saya sebut salah, sila betulkan saya. Kita bukannya maksum. Kita mesti ada silap. Mesti ada buat silap. Tapi apa yang saya nak sampaikan pada kamu semua bukanlah melibatkan yang betul-betul tinggi sampai yang cikgu-cikgu yang JU kebangsaan lah apa semua tahu. Tak perlu. Okey, faham Yang saya akan sampaikan pada kamu hari ini adalah apa yang pelajar tahu dan apa yang cikgu-cikgu perlu tahu. Itu saja. Boleh faham Semaknanya maknanya ada part-part yang rahsia tu saya tak boleh bagi tahu. Boleh. Boleh ada part-part rahsia. Dia ada atas kerahsiaan dia. Jadi yang tu yang saya tak akan bagi tahu. Boleh faham InsyaAllah saya akan cubalah sebaik mungkin untuk sampaikan kepada kamu dan kamu boleh tanya apa yang kamu tak faham. Boleh guys? Faham setakat ni Boleh Apa Okey, baik. Baik, insya-Allah kita pergi kepada format peperiksaan yang terkini. Kenapa kena berubah? Okey, saya tak nak pergi detail sangat pasal kenapa kena berubah ni. Okey, sebabnya penandaan lama ni sebenarnya dia dah macam dah kita panggil format dah terlalu lama. Dia bermula pada tahun 2001 lagi kat silap. 2001 ke 2002 kalau tak silap. Perubahan tu tak berlaku. Jadi format KSSM daripada KBSM ni perlu bertukar. Jadi yang ni pada tahun ini 2021 dia betul-betul berubah. Dia betul berubah dengan format baru. Okey, baik. Okey, saya tak adalah prepare slide yang proper yang betul-betul proper ke mengikut ni ke tak. Seguna pin je supaya senang saya nak conteng. Boleh guys Okey, semua dah sedia? Semua dah sedia bagi thumbs. Kita baru nak masuk pada isi. So baru mukadimah baru tadi. Okey, baik. Bismillah. Sedia Lokman dah sedia? Lokman, ready? Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak share. Mana saya nak share? Okey, baik. Korang nampak apa? Kosong je kan? Memanglah kosong sebab saya tak letak apa-apa lagi. Okey, baik. Bismillah. Jom kita tengok apa yang sebenarnya format baharu dalam ni Okey, saya tak nak pergi melalut-lalut banyak-banyak sangat, tapi saya akan pergi kepada straightforward. Adakah kamu boleh nampak apa yang saya share tu? Format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Nampak ke? Nampak tak? Kalau nampak sila bagi thumbs. Nampak Okey, format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Okey, baik. Jom kita cerita sikit apa sebenarnya yang dia yang berubah. Okey, format dia tetap ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Saya guna pen merah lah supaya senang nampak.
Okey, ada kertas 1, ada kertas 2. Yang tu tak berubah, memang tetap ada 2. Okey. Lepas tu instrumen ini dikenali sebagai ujian bertulis. Okey, ujian bertulis dan jenis itemnya adalah respon terhad dengan respon bersutur. Okey, respon terhad, respon bersutur. Itu apa ke bendanya tu? Apa ke bendanya ni? Okey, senang cerita. Senang cerita untuk ni korang. Yang ni soalan berkait. Okey, dia ada sutur Soalan dia berkait. Maknanya soalan A, awak jawab soalan A betul. Lepas tu dia guna pula soalan A tu untuk jawab soalan B. Boleh faham? Faham ke? Itu je bahasa mudah dia. Biasa kan jumpa soalan macam tu kan? Okey, itu maknanya respon terhad berstruktur. Maknanya dia adalah ada structure. Maknanya awak kena guna bahagian A untuk jawab bahagian B. Simple. Itu saja. Boleh faham? Maknanya kalau respon terhad, maknanya tidak berkait. Tak berkait. Kan ni kalau training dekat cikgu-cikgu ni banyak lagi ni kena bagi detail lagi. Okey, tapi untuk belajar just tahu benda tu saja cukup. Faham Boleh? Boleh? Faham bagi thumbs. Okey, nanti kita tengok jugalah soalan-soalan sikit, contoh. Kan kita akan tengok sekejap lagi. Okey, boleh. Beres. Okey, baik. Dekat sini kita nak tengok bilangan soalan. Okey, kalau dulu dia tak ada bahagian A, bahagian B untuk soalan kertas 1. Kita fokus soalan kertas 1 dulu boleh Boleh guys? Fokus kepada soalan kertas 1 dulu, bahagian kertas 1 dulu. Okey, bahagian ini dulu. Okey, bahagian ini. Okey, kita nak cerita bahagian kertas 1 dulu. Okey, kertas 1 dia ada satu bahagian sahaja. Ada 25 soalan, you have to answer all the question. Okey, but yang ini dia pecah dua bahagian. Dia ada bahagian A, ada bahagian B. Okey, apa perbezaannya Apa bezanya dulu dengan sekarang? Sebenarnya tidaklah banyak bezanya. Okey, kalau awak nampak situ ada 12 soalan kan? 12 campur 3. 12 campur 3 ni, Allah, terkena pula 3 tu. Sekejap. 12 kalau kita campur dengan 3, dia jadi berapa? Dia jadi 15 soalan. Okey, tapi sebenarnya kita jawab berapa? Kita jawab, yang ni daripada 3 kita jawab 2 je. Jadi maknanya 14 soalan. So maknanya dia dah reduce daripada 25 soalan kepada 14 soalan. Betul ke itu berlaku? Tak. Okey, faham Sebenarnya memang betul soalan tu dah berkurang. Okey, memang betul soalan dah berkurang sikit berbanding dengan tahun yang mana kertas 1 tahun lepas, dia ada 25 soalan. Tetapi ini dia ada anak-anak dia Setiap satu ni ada anak dia. Okey, ada anak-anak. Okey, satu ada anak dia. Okey, cumanya mungkin rutin soalan tu dah tak banyak. Okey, mungkin akan lebih mudah lah. Sebab apa? Kenapa sebenarnya dia buat macam ni? Okey, untuk KSSM bentuk soalan adalah berbeza, iaitu kita terkenal dengan kebat, betul? Setuju? Siapa pernah dengar pasal kebat? Bagi thumbs. Biasalah kan pasal kebat kan? Okey, saya nak bagi tahu ada satu salah faham. Ramai yang kata soalan kebat ini adalah aras tinggi. Betul? Aras tinggi maksudnya kena tengok kena faham Ini TP1, TP2, TP3. Korang tahu tak pasal TP ni? Tahap penguasaan. TP3, TP4, TP5, TP6. Allah, payahnya nak lukis, nak tulis. Okey, ini potong dia jadi 3. Ini adalah level 1, ini adalah level 2, ini adalah level 3. Setengah cerita pasal apa? Setengah cerita pasal ni. Okey, rendah, sederhana dan tinggi. Okey, baik. Soalan kebat duduk dekat mana guys? Cuba bagi tahu, sir. Yang kamu faham? Cuba bagi tahu, sir. Yang kamu faham soalan kebat duduk kat mana? TP1 ke, TP2 ke, TP3 ke, 4 ke, 5 ke, 6? Cuba, Hani, cuba tarik. Jawab faham. Dia duduk dekat level 3.
TP5, TP6. Oh, kebat duduk dekat situ Okey guys. Tengok betul-betul. Kebat ni dia duduk semua. Kebat ni duduk semua. Kebat tu bukan arah soalan, faham Dia bukan arah soalan, dia adalah bentuk soalan. Faham? Oh, baru tahu hari ni. Okey, macam mana saya tahu? Sebab saya salah seorang yang menerima kursus membina soalan kebat. Faham Okey, you can trust me what I say tentang kebat. Boleh faham? Ramai yang salah faham, dia pergi ambil kebat ni adalah TP6 sahaja. Tak, itu adalah kebat aras tinggi. Kebat pun sebenarnya dia ada 3 aras juga. Ada aras 1, aras 2, aras 3. Tak percaya? Okey, cuba ingat balik bila kamu buat latihan. Ada tak tajuk soalan yang memang kamu mahir? Satu tajuk yang memang awak betul-betul mahir? Okey. Mahir Okey. Awak perasan tak? Bila awak jawab soalan tu, semua soalan bentuk-bentuk tu awak boleh jawab dengan baik. Sehingga kan awak tak perasan bahawa soalan tu adalah kebat. Betul tak? Siapa rasa macam tu, sila bagi thumbs. Dia tak perasan pun kebat. Rupanya kebat soalan ni. Aku rasa macam senang je. Okey, faham Okey, siapa yang buat dia perasan, dia selalu banyak buat latihan, dia akan tahu. Okey, actually sebenarnya kebat ni dia ada 3 level juga Dia ada 3 level. Okey, dia ada kebat aras rendah, sederhana dan tinggi. Biasanya pelajar dia akan perasan dekat ni aras tinggi. Betul. Tadi Ustaz. Faham Okey, dia perasan bahagian aras tinggi. Tadi dia setengah baru dah. Yes. Aku ingat, ya Allah. Allah. Sila tutup mic. Mana pula sepunya ni? Kejap. Okey, boleh Okey, dapat? Dapat Faham Okey, actually sebenarnya pasal kebat ni nanti kita cerita balik. Boleh Okey, baik. Yang itu. Okey, baik. Okey. Tak apa. Kita tinggalkan dulu kebat tu. Okey, nanti kita akan cerita lebih detail. Okey, jadi bila menggunakan format yang baru, bentuk soalan yang baru, digunakan format yang lama, dia jadi satu masalah. Pelajar tak akan sempat habis jawab soalan. Betul tak? Itu yang berlaku pada tahun 2018. Pernah biasa tak dengar? 2018 soalan killer paper. Betul tak MX? Betul tak? 2018 punya soalan gila kan? Okay, actually sebenarnya that is the test. Yes, dia masukkan soalan kebat banyak dalam tu. Betul. Kebat banyak tak banyak pun sebenarnya tak banyak mana pun. Dalam 5 soalan, 5 pun banyak Okay. Dia masukkan tahun 2018. Kalau awak tengok soalan 2018 tu dia sangat berbeza dengan tahun-tahun lain. Okey, mungkin kamu tak perasan apa yang saya cakap ni, apa yang saya bagi tahu sebab kamu tak biasa lagi dengan soalan. Okey, untuk pelajar-pelajar, tapi cikgu dia akan perasan. Akan perasan benda tu sebab dia cuba masukkan dalam soalan tahun 2018. Saya tengok soalan tahun 2018 pun saya tepuk dahi. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa terus masukkan macam ni? Kan masa tu saya pun marah juga. Bahagian tak tahu nak marah siapa. Kan? Tak tahu nak marah siapa. Tapi saya tahu bentuk-bentuk soalan tu. Okey, jadi itu yang sampai pelajar sampai ada yang koyak buku tu. Koyak buku sampai bakar buku. Kan? Viral kan? Korang tahun ni jangan bakar buku Okey, tahun ni jangan bakar buku guys. Okey, insya-Allah bila tahun 2019, tahun 2020 dia dah mula stabil lah, dia dah mula okey dah. Tak ada gila-gila sangat dah. Kan soalan dia tak ada lah gila-gila sangat. Okey, baik. Okey, baik. Jadi dia tak boleh kekalkan format lama untuk menggunakan kaedah yang kebat ni. Jadi perubahan format perlu dilakukan. That's why dia gunakan format ini. Okey, bahagian A, bahagian B. Faham guys? Itu sebenarnya asalnya perubahan dia berlaku. Okey, bila dia berlaku perubahan ini, maka dia boleh masukkan format-format baru
di dalam soalan dan dia kurangkan soalan. Jadilah 14 soalan. 14 soalan. So, bila dengan 14 soalan, pelajar insya-Allah sempatlah jawab dalam masa 2 jam. Faham tak? Faham tak? Faham memang dulu ada dah pertikaian. Masa pembinaan soalan kebat tu memang cikgu dah pertikai dah. Ini kalau masuk 25 soalan macam ni, pelajar tak akan sempat jawab. Tak akan sempat. Yes, itu yang berlaku tahun 2018. Pelajar-pelajar cemerlang pun menangis keluar daripada dewan peperiksaan. Sebab apa? Bila tanya, tak sempat jawab habis. Bayangkan pelajar cemerlang pun tak sempat jawab habis. Pelajar yang tak cemerlang, kan? Duduk, termenung, pusing pen macam tu je. Nak jawab apa ni? Nak jawab apa ni? Kan? Kan macam tu. Okey, baik. Jadi, dia pun ubahlah format ini menjadi format KSSM yang terkini. Jadi, bahagian A dengan bahagian B, 14 soalan sahaja yang awak harus jawab. Okey guys, kamu ada 2 jam untuk kertas 1. Faham tak apa yang saya cakap ni? Boleh Ada 2 jam untuk kertas 1. Boleh? Okey, so ada bahagian A ada 12 soalan. Okey, ada 12 soalan. Dia bercampur-campur Respon terhad dengan respon bersutur. Dia bercampur-campur. Dia tak bagi tahu soalan mana yang akan bersutur, soalan mana yang tak bersutur. Dia tak bagi tahu. Okey. Apa yang dia bagi tahu terms dekat se adalah cukup dan cakup. Faham perkataan ni? Cukup dan cakup. Maksudnya cukup soalan, cukup markah. Cakupan markah dia cukup. Kalau awak tengok ada 12 soalan, ada 64 kan? Maksudnya dia akan campur semua soalan, tajuk-tajuk mana-mana sahaja dia boleh masukkan. Kemudiannya mesti 64 markah dekat bahagian A. Faham tak? Faham Okey, duduk bahagian B, 3 soalan, 16 markah, di mana setiap satu soalan itu membawa kepada 8 markah. Setiap soalan markah 8. So jawab 2-2, 16, dapat 2-2, boleh dapat 16 markah. Boleh faham? Adakah bahagian B tu soalan kebat? Tak semestinya. Boleh kan? Tapi sebenarnya saya bagi tahu satu benda yang hakikat yang betul. Okey. Actually sebenarnya soalan bahagian 3 tu memang already kebat dah. Faham tak? Sebenarnya dia dah already kebat. Kan? Jadi nasihat saya, janganlah kamu duk sibuk pasal kebat tu. Oh kebat ke tak? Sebab dia bahagian B tu melibatkan kemahiran Dekat kemahiran awak kena buat analisis dan kemudian kena mengira. Sebenarnya analisis pengiraan apa semua itu dah tahap kebat dah tu sebenarnya. Dia TP5 and TP6. Faham tak maksud saya? Boleh? Faham? Kadang-kadang kebat ni cikgu sendiri pun tak tahu bahawa soalan tu soalan kebat. Kan? Usahkan cikgu-cikgu yang tak pernah pergi training pun tak tahu soalan kebat. Kan? Tanya Kalau tanya kan, kadang-kadang pun susah nak recognize soalan tu kebat ke tak. Kan? Sendiri pun susah nak recognize. Okay? Muka surat depan sekali akan sediakan formula. Yes. Dia bukan dia letak buku ni ke? Buku ni bukan dia letak dekat depan, tapi dekat tengah. Dia punya formula. Okey, untuk peperiksaan ada jawapan untuk formula formula diberikan. Tapi ada perubahan. Kejap lagi kita cerita pasal formula, okey? Boleh? Kejap lagi kita cerita pasal formula. Okey, baik. Faham yang ni dulu, boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Okey, jumlah markah semua sekali untuk kertas 1 sama macam KBSM juga, iaitu 80 markah. Kemudian konstruk dia adalah sama sahaja dengan kertas 2, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Di mana mengaplikasi dan mencipta ini biasanya adalah TP4 and sampailah TP6. Best tak? Dah lah soalan kebat. Dia pergi soalan TP4 sampai TP6 ke? Don't play. Okay, tapi kan guys, sebenarnya yang mengingat ni lebih azab. Betul tak?
Betul tak Nurin? Setuju tak? Kadang-kadang banyak kita lupa kan? Kan? Betul, betul. Banyak kita lupa. Kadang-kadang mengingat tu soalan level 1 tu kadang-kadang lebih bahaya. Sebab kita lupa kosong markah guys. Faham tak? Lupa kosong markah. You ingat, you dapat markah. Admit nak goreng. Kalau admit boleh goreng, silakan goreng. InsyaAllah tak ada markah untuk awak. Faham So jangan goreng. Apa yang awak perlu buat adalah please make sure you understand from the basic. Boleh faham? So jangan duk sibuk dengan soalan kebat. Fahamkan konsep asas dulu setiap topik. Boleh guys? Boleh Fahamkan konsep asas dulu. InsyaAllah soalan kebat awak akan tapu habis. Kalau basic awak okey. Okey? Boleh? Alright, baik. Kita ada tempoh 2 jam sahaja untuk menghabiskan 14 tu. Okey, sebagi clue sikit bagaimana sebenarnya kita nak bahagi. Okey, untuk bahagian B ini awak hanya ada peruntukan masa berapa? Awak ada 15. Sini ada 30 minit guys. 30 minit bahagian B 30 minit bahagian B sahaja Selebihnya adalah bahagian A. Maksudnya 30 minit bahagian A, bahagian B iaitu 15 minit untuk satu soalan. Faham? Untuk 15 minit satu soalan guys. Faham Faham Bukan 10 minit. Tak, 15 minit. Lepas tu awak akan ada 1 jam setengah lagi. 1/2 jam lagi dekat bahagian A. Untuk jawab 12 soalan. Can you understand that? Boleh faham? Maksudnya 30 minit pertama. Faham? Jawab soalan bahagian B dulu. Silakan. Jawab. Tapi habis je 30 minit. Stop. Terus jawab soalan bahagian A. Jawab bahagian A. Habiskan 1 jam 30 minit. Itu peruntukan markah dan masa dia. Boleh faham? Ramai pergi pelajar, dia buat apa? Bahagian pelajar buat apa? Dia start je, dia terus buat. Habis 2 jam duduk bahagian A je. Bahagian B tak buat langsung. Dah hilang 16 markah guys. Awak ingat, duduk fokus bahagian A boleh dapat banyak markah? Belum tentu. Belum tentu. Boleh faham So maknanya 1,5 jam adalah bahagian A dan 30 minit adalah bahagian B. Bear in mind. Okey, buat catatan. Boleh Nanti insya-Allah saya akan cut juga, saya akan bagi dekat kamu. Okey, untuk faham dulu Faham dulu bahagian yang tu untuk kertas 1, beres? Saya nak pergi bahagian 2 pula. Kertas 2 pula. Ada soalan tak untuk kertas 1? Ada soalan? Siapa ada soalan? Boleh buka mic, tanya. Ada tak? Jelas Clear nanti kita tengok soalan, bentuk soalan macam mana. Ada, sedah ni dah. Sedah sediakan beberapa bentuk soalan. Nanti kita tengok. Best ke tak best soalan dia? Okey, ada soalan tak? Okey. Adakah ada soalan? Kalau ada soalan bagi raise hand. Okey, tak ada. Kalau tak ada, bagi thumbs. Kalau tak ada, bagi thumbs untuk kita pergi kepada kertas 2 pula. Beres. Lokman okey Lokman? Ada lagi ke tak Lokman tu? Mana thumbs dia? Kan? Okey, baik. Okey Lokman ada lagi, alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada bahagian kedua. Okey, iaitu kertas 2. Ramai pelajar takut kertas 2. Okey, baik. Bismillah. Okey, untuk kertas 2. Ready guys? Ready Okey, baik. Untuk kertas 2, dia yes of course ujian bertulis juga. Oh, tadi ada soalan kan tadi, ada objektif tak sir? Okey. Untuk admit memang tak ada objektif. Okey, tak ada ABC. Okey, tak ada pilih A, B, C, tak ada. Okey, dia ada bahagian dia. Dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Itu pun tak boleh pilih semua kena jawab. Okey, baik. Dia memang tak ada objektif. Kan, kalau ada objektif insya-Allah korang akan rembat je semua. Kan? Kan? Ini yang tak ada yang subjektif semua pun kita rembat goreng.
Kan ini kan pula kalau ABC kan. Kalau ABC memang rembat habis. Kan? Tapi jangan lupa baca bismillah dulu. InsyaAllah boleh betul. Kan? Okey. Baik. Okey, kita pergi kepada bahagian kertas 2, iaitu dia ada 3 bahagian. Kita tahu dia ada bahagian A, B dan C. Baik, perubahan ini tidak berlaku banyak sangat. Dia cuma berlaku dekat bahagian A dengan B. Okey, dia akan berlaku bahagian B, A dengan B, dan ada bentuk soalan yang dia tukar. Okey, ada yang dia tukar. Okey, kita tengok dulu Okey, dia ada bahagian A. Kalau dulu dia 6 soalan je, tapi sekarang bahagian A dia ada 7 soalan. Faham 7 soalan guys? Okey, saya tulis kat sini Bahagian A 7 soalan. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, persoalan sekarang. Kenapa dia ubah dulu daripada 6 soalan kepada 7 soalan? Okey. Mungkin kalau tanya cikgu-cikgu yang lain yang tak pernah pergi kursus dia tak akan faham kenapa jadi 7. Okey, saya bagi tahu Okey. Ini disebabkan oleh soalan oleh kebat juga. Okey, oleh kebat juga. Kalau dulu sejak tahun 2018, 19, 20. Okey, apa yang berlaku? Kita ada 7 soalan je. Jadi dia masukkan soalan kebat separuh. Faham Kebat ada 3 soalan guys. Okey. Jadi soalan bukan kebat ada 3 juga. Okey, ada 3 juga. Kenapa semua soalan kebat nak masuk dekat bahagian A? Itu soalan betul? Okey, saya nak tanya awak. Soalan kebat boleh tak masuk dekat B dengan C? Cuba fikir. Boleh tak masuk? Padahal B dengan C tu already kebat dah. Ini dah memang kebat dah sebenarnya. Faham ke? Nak masuk kebat apa lagi? Sebab dia boleh pilih. Sekarang ni, kalau bahagian B dia ada 4 soalan. Kalau dia masukkan soalan kebat 1, kan pelajar tak akan pilih soalan tu. Dia akan pilih soalan bukan kebat. Faham ke? Okey, kalau dia masuk bahagian C, C pun ada 4 soalan, pilih 2 je. Jadi kalau dia masukkan 1 soalan kebat dekat dalam tu, jadi pelajar tak akan jawab soalan kebat. Jadi tak fair. Soalan tu jadi tak fair. Dia jadi unbalance. Faham ke? Faham tak apa yang saya cakap ni? Boleh. Jadi, soalan kebat, kata, tak boleh ni, kena masukkan juga soalan kebat. Tapi, bahagian yang mana? Dia kata kena masuk dekat bahagian A. Ada satu masalah. Bila dimasukkan dekat bahagian A, okey, bila dimasukkan 3 soalan bahagian A, 3, dia jadi soalan kebat ni biasanya unbalance tau dia punya markah. Maka dia banyak sikit daripada soalan biasa. Jadi, pelajar yang tak boleh jawab soalan kebat, dia jawab yang soalan biasa, soalan kebat dia tinggal semua. Dan akhirnya markah dia tak balance. Markah dia sikit. Faham tak apa yang saya cakap ni? Saya cerita ni sebagai sebagai bekas pembina soalan. Faham Saya tahu dia punya cara dan bentuk. Okey, faham Okey, jadi apa yang dia buat adalah dia tambah, dia tarik ambil daripada soalan, ambil bahagian B, ambil 1 soalan dekat bahagian B, dia tarik ke bahagian A. Jadi 7 soalan. Bila dia jadi 7, 3 soalan kebat, dia ada 4 soalan bukan kebat. Jadi 3 soalan kebat ni menyamai dalam soalan bukan kebat. Jadi maknanya kalau pelajar semua tak dapat jawab soalan kebat, ada 4 soalan yang boleh cover markah yang banyak untuk pelajar. Faham ke? Faham tak? Faham ke? Kalau semua soalan tak jawab lah kebat tu. Kan? Masalah pelajar ni semua soalan tak jawab. Kan? Itu yang geram tu. Kan? Tanda soalan kertas MAT ni senang je. Happy je. Banyak kosong. Tanda tongkat. Okey, faham guys? Jadi, dia masukkan 3 soalan dalam bahagian A. Ini sebocor rahsia. Serakam ke? Ni kan? Okey. Boleh Tak apalah, bocor je lah. Kan? Apa masalah? Kan? Tapi kita tak tahu soalan kebat tu daripada mana.
Kan? Saya cuma bagi tahu 3 soalan. Balance. Dia tak akan bagi lebih. Dia tak akan bagi lebih sebab bahagian B dengan C already kebat. Banyaklah soalan yang awak kena jawab. Faham Okey. Jadi, itu saya kata jangan kamu takut dengan soalan kebat. Bila asas kamu okey, insya-Allah soalan kebat tidak akan jadi masalah. Faham Dia tidak akan jadi masalah. Asas mesti kena power. Boleh? Jadi, kalau cikgu-cikgu, please jangan terlalu banyak fokus buat soalan kebat je. Oh, bagi latihan semua soalan kebat kat belajar. Tengah-nganga belajar nak jawab. Kan, dah lah tak bagi jawapan. Jawapan tak ada. Kan, pelajar duk buat. Semak soalan pun tak tahu. Kan, macam mana. Dan akhirnya, kan, berminggu-minggu nak habis 2 soalan je. Betul. Silibus tak sempat habis. Soalan pun tak sempat nak bincang. Akhirnya kita belajar pasal apa sebenarnya? Faham tak? Macam marah cikgu pula. minta maaf. Terbawa-bawa. Kan? Dulu di sekolah dulu se-GPK. Kan? Jadi biasanya cakap macam tu lah. Kan? Biasalah kalau dalam meeting kan dengan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu muka dah garang. Kan? Tapi hati baik ada taman. Kan? Jangan risau. Kan? Se-GPK yang paling baik kot. Kan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh teruskan? Okey. Jadi, dia bagi 7 soalan dekat bahagian A. Ada sebab dia nak bagi 3 soalan kebat. Dia nak bagi 3 soalan kebat. Jadi 4 soalan bukan kebat. Nanti boleh buat analisis cikgu-cikgu Boleh Okey, baik. Jadi ada 7 soalan dan 3 adalah daripadanya mesti kebat. For sure, mesti kebat. Okey. Baik, lepas tu dia akan bahagian B dia dah kurang. Dia dah bagi 3 soalan, dia bagi 4 soalan, awak kena jawab 3 sahaja. Kalau dulu dia bagi 5 soalan, awak kena jawab 4. Nampak tak? Dia dah tarik satu ke bahagian A. Jadi maknanya sekarang dia bagi 4 soalan, awak kena jawab 3 sahaja. Di mana setiap soalan ini adalah 10 markah dan cover semua sekali adalah 30 markah di sini guys. Okey, 30 markah. Okey, 30 markah. Dekat bahagian A 50 markah. Banyak 50. Okey, 50 tu sebenarnya dalam 20 lebih adalah kebat. Markah daripada kebat punya. Faham? Dia tak boleh kebat menjadi majoriti, tak boleh. Dia kena kebat menjadi minoriti. Dalam soalan. Okey. Seterusnya bahagian C. Okey, bahagian B beres. Okey, bahagian C kita akan ada 4 soalan, awak kena jawab 2. Okey, 4 soalan ada jawab 2. Okey. Mungkin awak dah familiar dengan KBSM yang lepas. KBSM yang lepas, bahagian C ni dia ada 4 tajuk yang memang familiar dah memang masuk kan. Apa yang tajuk dia ingat tak? Tajuknya adalah solution of triangle. 1. Yang kedua, index nombor. 2 daripada form 4, 2 daripada form 5. Form 5 adalah linear motion and straight line. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah index nombor pula. Apa tu satu lagi? Satu lagi? Linear programming. Okay, linear programming kan. Okay, 4 ni duduk bahagian C Okay, KSSM yang terkini. Tak. Tak ada. Faham? Boleh jadi yang bahagian C ni boleh masuk fungsi, boleh masuk indeks, boleh masuk itu, boleh masuk ini. Dia tak letak spesifik tajuk dan tempat. Boleh faham kan? Konsepnya adalah cukup dan cakup. Cukup dan cakup. Okey, macam mana sebenarnya saya tahu benda ni? Benda ni ditanya. Masa dalam training tu, masa dalam penataran tu, ada yang tanya, adakah bahagian C masih lagi macam dulu? Ada 4 tajuk yang memang khas dah untuk mereka. Okey. Jadi dia kata tak lagi. Maksudnya, dengar cikgu-cikgu, you have to finish your
syllabus. All the syllabus must be finished. Boleh faham? Semua syllabus kena habis. Sebab tu yang saya buat dalam program akademi, bila saya fikir benda ni, hey, the syllabus kena habis. Syllabus kena habis. Kalau sekolah guna buku teks sebagai buku rujukan dan buku ni dia, confirm tak habis syllabus. Confirm tak habis. Sebab apa? Cikgu-cikgu banyak habis masa bincang soalan je. Betul tak? Setuju tak? Siapa dekat sini dekat sekolah dia pakai buku teks? Ada? Ada tak? Bagi thumbs. Saya nak tengok. Ada? Buku teks sebenarnya. Haris kan? Okey. Saya nak tanya. Awak belajar? Meza pun? Okey. Meza tak habiskan syllabus tahun lepas? Form 4? Habis? Habis tak? Habis tak syllabus tahun lepas? Meza? Tak. Tengok. Confirm tak habis? Confirm tak habis syllabus kalau guna buku teks. Sebab cikgu-cikgu mesti terikat dengan kerja rumah. Tahu? Kita bagi kerja rumah banyak kat pelajar, lepas tu kita bincang soalan. Bila bincang soalan, admit punya soalan dalam buku teks melampau-lampau dia bagi. Kan? Komplain lagi pasal buku teks. Jangan. Nanti ada orang marah. Kan? So banyak komplain pasal buku teks. Buku teks tu memang macam tu, faham Okey, tapi saya suggestkan kamu sila keluar daripada buku teks, sila guna buku ini. Okey. Buku ni adalah adaptasi daripada buku teks, guys. Buku ni adalah adaptasi buku teks. Oh, iklan lagi. Iklan lagi. Ini adaptasi daripada buku teks. Jangan risau. Semua info yang perlu ada dalam buku teks ada dalam ni. Dan kemudian ni dia lebih memudahkan lagi untuk awak faham. So cikgu-cikgu suggest untuk guna buku ni. Saya dah lama guna this book. Okay, for me this is book the best book ever untuk MX. Okay, saya tak jumpa lagi buku yang lebih baik daripada buku ni. Kalau ada saya akan bagi tahu boleh. Bukan saya yang tulis buku ni Bukan. Okay, seguna je. Actually sebenarnya saya memang target nak buat buku dan tengok apa yang saya plan tu semua buku ni dah buat. Okay, jadi guna je lah. Sejak guna je. Okay, boleh Okay, baik. Bahaya kalau guna buku teks semata-mata, bahaya. Memang tak akan habis syllabus awak. Okay, tak akan habis. Okay, baik. Jadi benda ni sangat penting. So, macam mana pun by hook by crook, cikgu dah tak boleh pilih dah. Tajuk ni tak perlu belajar, tak. Kalau sebelum ni cikgu ada boleh pilihan. Okey, tajuk ni tak payah belajar. Tajuk ni tak payah, tajuk ni tak payah. Tak boleh dah sekarang. Kan? Tak boleh dah sekarang. Memang dia cukup dan cakup. Dia boleh masuk mana-mana sahaja. Kalau kita tak habiskan syllabus, memang kesian pelajar. Boleh faham dia bukan macam dulu. Jadi maknanya, kalau dulu kan bahagian C tu kan 4 soalan kan. Maknanya ada 4 tajuk. So belajar 2 tajuk je lah. 2 tajuk lagi, abaikan saja. Abaikan saja. Sekarang tak boleh. Okey, mana saya dapat maklumat ni? Okey, saya dapat daripada penantaran AdMaths untuk format baru, KSSM. Okey, saya dapat daripada seorang kawan penanda kertas matematik tambahan juga. Okey, saya dulu kan penanda. Jadi saya ada kawan lah. Saya ada kawan yang bagi penanda. Saya akan bagi tahu dia. Saya tanya dia, ada tak ni format-format baru? Dia ada bagi. Satu penantaran video baru kat saya tentang penantaran terbaru pasal KSSM punya soalan. Boleh guys? Dan saya dulu adalah merupakan salah seorang yang menerima saya menerima kursus pembinaan soalan kebat. Saya salah seorang. Tahun bila? Tahun 2014. Tahun 2014. Masa tu kebat belum ada lagi. Kan? Masa tu kebat baru nak diperkenalkan. Okay? Alright. Saya dulu sebanyak sekolah. Kan? Tapi terakhir adalah di sekolah swasta. Sri Aisyah Islamic School. Sri Aisyah Islamic School ni dia adalah sekolah yang berdaftar bawah KPM. Bila mendaftar bawah KPM,
Semua training cikgu bawah KPM, cikgu sekolah swasta kena hantar wakil. Sebab itulah saya dapat benda tu. Faham jadi saya salah seorang lah. Masa tu saya kan pernah, saya dekat di sekolah swasta tu saya pentadbir. Dan saya juga adalah ketua pentaksir. Jadi saya adalah salah seorang yang pergi dalam kursus tu. Faham InsyaAllah apa yang saya sampaikan ni memang betul lah maklumatnya. Don't worry. Okay, kalau salah, kalau apa yang saya sampaikan ni salah, bercanggah dengan apa yang cikgu awak cakap, maksudnya awak percaya yang cikgu awak, jangan percayakan saya. Faham Boleh jadi maklumat yang saya dapat ni ketinggalan sikit daripada cikgu awak. Mungkin cikgu awak dapat maklumat terbaru. Wallahualam, saya tak tahu. Sebab cikgu awak ada dalam sekolah. Bila saya duduk dekat luar ni, lambat sikit maklumat boleh dapat. Boleh faham Okey, jadi kalau kamu boleh dapat maklumat tu dekat sekolah, silakan percaya cikgu awak dulu berbanding dengan saya. Boleh faham? Boleh Alright. Okey, saya adalah marking soalan matematik. Okey, matematik. Tapi, ini yang saya nak bagi tahu. Okey, penandaan ADMAT sekarang, dia adalah menjurus kepada soalan matematik. Dia dah pindah cara penandaan. Itu pun saya pernah diinform dulu. Okey, jadi SPM sekarang, kalau penandaan dia adalah mengikut K1N1. Dulu dia B1, B2. Okey, ini. Saya tunjuk. Nampak tak? Nampak tak tu? K1, N1 kan? Nampak ke? K1, N1. Ini adalah penandaan matematik PT3 dulu. Faham Dia buat pada PT3 dulu. Sebagai cara baru. Lepas tu dia naikkan. Sekarang ni penandaan baru cara ni. K1, N1. Di mana lebih bahaya. Kalau AMAT sebelum ni dia tengok jawapan semua dah dapat jawapan betul terus bagi full mark. Yang ni tak boleh. Yang ni kiraan kena betul. K1 kena betul baru N1 boleh dapat. Faham Tu nampak K1 N1 kan? N tu dah adalah nilai. K tu adalah kiraan. Okey? N tu adalah nilai merujuk pada jawapan. K1 tu adalah merujuk kepada kiraan. Kalau K tu kosong, maknanya N tu adalah automatik kosong. Walaupun jawapan tu betul. Okey, faham Tapi itu adalah penandaan sebelum ni lah. Okey, tapi untuk ADMAT ni sebenarnya dia ada cara penandaan sendiri. Dia bukan bincang sekarang. Nanti dia akan ada lah follow up yang terkini. Okey, boleh jadi ada yang tak sama. Okey, sebab tu saya tak nak bincang pasal penandaan. Boleh faham Saya bincang pasal format sekarang. Sebab penandaan ni dia kadang-kadang bertukar setiap tahun. Boleh? Faham Faham Faham? Beres? Beres bagi tahu. Kan. Okey. Bila kita berada dalam circle penanda-penanda kertas, kita akan kenal lah orang yang menanda kertas ADMAT, menanda kertas subjek-subjek lain. Kita kenal lah. Kan. Adalah beberapa orang tu klik-klik yang ada. Okey, insya-Allah maklumat yang saya cuba sampaikan ini adalah maklumat yang insya-Allah okey. Insya-Allah betul. Okey, boleh faham? Boleh Dapat Okey, baik. So sekarang kertas 2 adalah dia 7 soalan dekat bahagian A. Okey, 4 soalan dekat bahagian B, jawab 3 soalan dan bahagian C ada 4 soalan, jawab 2 sahaja. Okey, markah dia adalah total sekali 10. Total sekali adalah 100. Dan masa dia adalah 2 jam 30 minit. Okey, nak tak pembahagian masa? Okey, bahagian C awak ada masa berapa? 30 minit. Okey, bahagian B. Bahagian B kena jawab 3 soalan. 15 soalan 1 soalan. Maknanya awak ada 45 minit. Faham? Untuk bahagian A awak ada berapa? 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit. Okey, dapat tak? Dapat? Faham? Faham 30 minit peruntukan dekat bahagian C. 45 minit dekat bahagian B dan 1 jam 15 minit dekat bahagian A.
Okay, boleh Alright. Masa dalam exam nanti, bila start je, awak start buat bahagian A, awak ada 1 jam 15 minit. Bila dah habis 1 jam 15 minit, silalah berganjak kepada bahagian B walaupun belum siap. Kalau tak cukup masa nak siapkan semua. Faham Okey, awak tinggalkan dulu bahagian A, jawab dulu bahagian B. Awak ada masa 45 minit je. 45 minit, jawab bahagian B. Okey, lepas tu kungkang jawab. Masa dah habis. Ada lagi soalan tak sempat nak jawab. Tinggal dulu. Lepas tu jawab bahagian C. Okey, sekurang-kurangnya awak boleh dapat maksimum markah. Boleh Nanti cara pemakahan tu pemakahan nanti saya akan bagi tahulah masa sesi yang lain. Kita cerita pasal format dulu, boleh? Boleh Okey, baik. Jadi mengingat, memahami, menganalisis benda yang sama, okey, dengan kertas 1. Okey, cumanya dekat bahagian kertas 2 dia lebih fokus kepada kemahiran. Okey, kemahiran dia ada pecah 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemahiran apa? Inilah dia, aplikasi analisis menilai mencipta. Okey, mengingat. Okey, 5 bahagian. Mencipta ni yang paling tinggi ni, mencipta. Okey. Jadi ini dalam soalan kebab awak kena ada kadang-kadang mencipta dulu, kena lukis ke, kena apa ke untuk selesaikan masalah tu. Okey, beres. Faham ke? Boleh pergi lagi ni korang ni? Baru cerita pasal ni jom. Boleh dapat? Okey boleh Alright. Okey, so cakupan konstruk, standard kandungan, standard pembelajaran dan dokumen, standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSM iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Cakupan konstruk tu maknanya adalah ni yang saya kata cukup dan cakup ni. Okey, merangkumi tajuk daripada form 4 dan form 5. Okey, kalau dulu KBSM form 4 ada 70%. Form 5 ada 30%. Faham ke? Kenapa dia boleh jadi 70%? Sebab banyak asas daripada form 4 dia masuk ke dalam form 5. Kamu tak faham form 4, form 5 kamu akan ada masalah. Faham ke? Tapi apa ni tajuk baru KSSM dia dah stabilkan dua-dua ni. Saya tak kaji lagi, saya tak dapat kaji lagi tentang soalan. Okey, tentang soalan KBS, tentang soalan ni. Bila keluar tajuk soalan yang terkini tahun 2021 baru saya boleh tahu dia punya range ni. Antara 70, 30 ke 50 ke 50 ke macam tu. Sekarang saya tak tahu. Ini 70, 50 ni untuk KBSM yang lepas. Boleh faham? Faham ke? Jadi yang ni, jadi jangan ambil sebagai awak buat punya ni 70% adalah form 4. Tak semestinya. Tetapi asas banyak daripada form 4 kan? Boleh faham Boleh Okey. Rendah, sederhana dan tinggi iaitu melibatkan aras kesukaran iaitu 5-3-2. 5-3-2. 2 adalah aras tinggi dan ni. Okey, jadi maknanya nampak ni. Kalau soalan tu 12 soalan, kalau soalan tu 14 soalan, berapa soalan semua? Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya lebih kurang dalam, kalau 14 soalan, lebih kurang dalam 9. 10 soalan. Okey. 9 soalan. 9 ke 10 soalan lah. Okey. 3 lagi soalan kebat. Boleh jadi macam tu. Okey, jadi maknanya majoritinya adalah soalan sederhana dengan sederhana dan rendah. Okey, soalan aras tinggi ada dua bahagian saja. Daripada ni 5, 6, 7, 8. Okey, 8 nisbah 2. Senang cerita. 8 nisbah 2. Kan? 8 nisbah 2. Pandai tak korang kira? Kan? Ramai pelajar duduk fokus bahagian 2 ni lah. Betul? Betul tak? Ni, cerita pasal kebat ni. Kononnya. Duduk berlatihan ni lah dua-dua ni. Lepas tu 8 ni tinggal. 8 bahagian ni tinggal. Cantik. Apa berlaku? Dapatlah markah yang 2 ni.
Kan itu pun tak penuh. Kan lepas tu yang 8 ni macam mana? Yang 8 bahagian lagi. 8 bahagian tu banyak juga yang salah. Kan? Okey, sebagai tips awak fokus je yang dekat 8 ni. Faham ke? Bahagian level 1, level 2. Level 1, level 2. Awak terror bahagian 1 dan level 2, insya-Allah kebat tu confirm boleh buat. Boleh faham tak? Fokus dekat sini. Fokus dekat sini Fokus dekat sini level 1 dan level 2. Fokus di sini, insya-Allah bahagian kebat insya-Allah akan boleh buat. Okey. Fatin tanya soalan apa? Kertas 2 bahagian A ada berapa soalan? 7. Bahagian A 7 soalan. Bahagian A 7 soalan. Tahun lepas 6. Ni 7 soalan jawab wajib semua. Cikgu, okey. Bahagian C itu sama dengan format lama. Betul ke salah? Tak. Dia format sama. Format lama betul. Format lama betul. Okey, format lama betul tapi soalan dia tak spesifik 4 tajuk tu. Betul cikgu awak cakap format lama betul. Format lama betul. Okey, tapi tajuk dia tak sama. Tajuk tak sama macam dulu. Dulu kan ada 4 tajuk tu kan? Tajuk yang saya sebut tadi. Sekarang tak lah. Dia tak. Dia boleh masuk apa saja soalan. Soalan yang 4 tajuk lagi tu boleh masuk bahagian-bahagian mana-mana pun. Okey, faham itu yang diberitahu lah. Okey, yang difaham yang masa meeting tu dia bagi tahu macam tu. Dia kata diberi tahu sebenarnya macam tu. Boleh jadi kalau dia macam ni, format dia tak terikat dengan soalan gitu. Tapi kalau dia nak letak tak apalah. Okey, dia nak letak 4 soalan macam cerita yang lama tak ada masalah. Okey, dia boleh letak Okey, boleh faham Okey. Kena belajar semua tajuk ke? Yes. That's what happened. Kena belajar semua. Itulah dia. Itulah tujuan dia buat cukup dan cakup tu. Dia nak supaya cikgu ajar semua tajuk. Bukan sikit-sikit untuk exam je. Lepas tu masuk universiti, tajuk ni tak pernah belajar. Macam mana? Ambil balik buku form 4, form 5, study balik semula, belajar sendiri. Betul tak? Lepas tu siapa salah? Sebagai cikgu, kita sepatutnya kena ajar semua. Tapi nak buat macam mana? Kita tengok pelajar kita pun macam tak mampu nak belajar semua kan? Kita just fokus pada korang dapat lulus je lah. Dia macam tu. Itu salah mentaliti kita. Okey, faham kita jangan anggap sebenarnya admat ni jangan anggap pelajar tu lemah disebabkan oleh subjek tu susah. Tak. Admat ni sebenarnya adalah tajuk yang memang mudah jika guna cara betul. So, berlatih dengan cara betul, belajar dengan cara betul. InsyaAllah admat boleh skor dengan baik. Sebenarnya mana-mana subjek pun sama. Dia kena guna cara betul. Kan? Belajar bahasa Melayu dengan bahasa Arab sama ke caranya? Lain. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun lain. Takkan Mat Modern dengan AdMat boleh sama? Tak sama. Okay? AdMat dengan Mat Modern dua-dua matematik tapi it's not same. Okay, faham Dia tak sama. Sebab AdMat ni dia banyak tersirat lagi. Dia banyak benda tersirat. Jadi kaedah pembelajaran dia sedikit berbeza. Berbanding Mat Modern. Siapa guna cara yang sama, insya-Allah fail. Berjemaah dia fail AdMat. Kan? Sekaji pasal AdMat ni 6 tahun. 6 tahun sekaji pasal AdMat saja. Okey, bila saya tanya pelajar-pelajar yang gagal bila saya tanya, kamu belajar AdMat guna cara Mat Modern Ya. Majoriti akan memang jawab ya. Belajar AdMat guna cara Mat Modern. Tak berhasil gagal dia tak boleh guna cara Mat Modern. Dia ada cara dia sendiri. Okey? Nanti boleh dapatkan buku 4 step power AdMat yang saya dapat yang saya buat. Kan 4 step power AdMat tu sekarang mudah je. Simple je sebab saya tahu ramai yang tak suka membaca sangat. Kan jadi saya buat dalam ringkas je
Yang penting awak faham, awak boleh buat, apply. Kan? 4-step Power MAT tu adalah hasil daripada kajian 6 tahun lebih tau. Kajian tentang bagaimana sebenarnya nak power belajar MS. Nanti saya share dalam grup open class. Okey, so soalan kertas 2 bahagian C tu boleh keluar di kertas 1 tak? Yes, boleh keluar. Apa soalan awak ni? Memang ada cikgu yang tanya masa tu. Masa training tu, masa penantaran tu ada yang tanya. Jadi boleh masuk kertas 1 ke? Dia kata yes. Dia sebut yes, bukan sesebut bukan sesebut, dia yang sebut. Kan? Jadi kebangsaan tu sebut. Kan? Bukan sesebut, saya hanya sampaikan pada kamu. Faham dia kata yes. Maksudnya tajuk yang bahagian C tu dia boleh masuk kertas 1 juga. Habis tu macam mana cara dia tanya saya? Wallahu alam, saya tak tahu. Wallahu alam, saya tak tahu macam mana cara dia tanya. Sebab itulah seperlukan juga apa ni kawan-kawan yang membina soalan ni untuk buat soalan dulu macam mana dia buat. Jadi bila saya tengok okey ke tak, kita yang menilai faham ke? Cikgu-cikgu yang membina soalan ni sebenarnya macam mana cara dia buat? Dia ambil, dia letakkan dalam soalan trial. Okey, dia letak dalam trial. Lepas tu dia tengok komen. Siapa yang komen macam mana soalan tu. Lepas tu tengok macam mana penerimaan soalan tu, terlalu susah ke, terlalu mudah ke. Okey, sebab tu nama dia trial exam. Faham tak? Oh, baru tahu hari ni sebab tu namanya trial exam. Sebenarnya trial soalan. Dia nak try soalan tu. Kan? Faham? Sebab tu yang dikatakan soalan trial exam ni, trial ni dia lebih susah berbanding dengan soalan sebenar. Sebab apa? Sebab dia trial. Try. Lepas pada dia try tu, dia tengok semua macam mana result apa semua, dia pun kaji. Okey, soalan ni kategori susah. Kategori yang sangat susah. Soalan ni kategori senang. Jadi, soalan ni sederhana. Soalan ni layak untuk masuk exam. Okey, dia pun kumpul soalan-soalan yang tak layak, dia letak tepi. Soalan-soalan yang layak masuk SPM, dia akan letak satu tempat. Okey, kemudiannya dia ikut level pula. Hard, medium and easy. Lepas tu dia pilih pula soalan-soalan tu. Yang mana dah pernah keluar dia letak ke tepi. Mana yang belum keluar dia kata, oh ini banyak pula pasal rahsia kan. Kan? Okey, lepas tu dia keluarlah tahun 2021 SPM punya soalan. Faham tak apa yang saya cakap? Kalau faham bagi thumbs. Kalau faham bagi thumbs. Sebab tu soalan negeri berbeza-beza, dia tak sama. Faham Dia nak test soalan tu. Okey, baik. Dapat. Okey, jadi kaedah penskoran adalah analitik. Ada yang tak tahu pula analitik. Analitik ni adalah tambah tolak tambah tolak analitik. Kan? Penskoran tu kaedah dia tambah markah-markah tu dia tambah. Okey, kertas 180, kertas 2 100 dibahagi dengan 180 didarab dengan 100. Inilah akan dapat persen dia. Boleh guys? Saya cerita pasal apa ni? Okey. Inilah baru dapat dia punya persen, peratus. So, semoga kamu dapat 80 ke atas insya-Allah. Boleh Faham Okey. Dapat tak? Menjawab tak apa yang soalan? Jawab Okey, alatan tambahan kalkulator saintifik tidak boleh diprogramkan. Ada yang tanya kalkulator saintifik yang EX tu boleh tak? EX tu kan? Yang putih hitam tu kan? Betul tak? Siapa yang guna yang tu? Mana kalkulator tu? Mana kalkulator tu tak ingat lah. Tak nampak. Alamak. Tak apa next time lah. Tunggu. Tahu kan? EX tu yang baru tu. Kan kalkulator tu kalau MS okey. MS okey boleh masuk. ES tu, EX boleh. Boleh masuk dalam exam. Cuma dia lebih power sikit lah. Dia banyak meringkaskan. Okey.
Tapi pasal kalkulator ni kamu kena semak betul-betul juga dengan kementerian takut sesalah. Okey, boleh. Okey, tentang format ini ada apa-apa soalan kah? Kita nak pergi pasal rumus pula. Ada soalan? 10 saat sebagi nak tanya? Kalau nak tanya, letak hand up. Baru tanya. Dah. Okey. Okey. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, bagi thumbs. Kita nak pergi kepada rumus pula. Okey, dapat sesuatu guys hari ni? Kalau dapat sesuatu, sila bagi heart. Okey, alhamdulillah. Dapat sesuatu bagi heart. Okey, kejap saya ambil cut. Saya nak letak dekat kita punya group. Okey, nanti boleh ambil kat situ Okey. Baik. Seterusnya, saya nak cerita pasal senarai rumus. Okey guys. Nak snapshot pun boleh. Kejap. Tapi tak apa, saya akan bagi dekat kita punya group. Don't worry. Pasal rumus lama dengan rumus baru. Apa bezanya? Apa bezanya rumus lama dengan rumus baru? Okey, jom kita tengok. Okey guys, nampak tak? Rumus baru dengan rumus lama. Ini yang baru. Ni baru. Dan ni lama. Kejap, sekecil kan? Nampak ke? Tulisan kecil sikit lah. Nampak Korang nampak tak? Nampak? Nampak? Okey, tulisan kecil sikit tu. Okey, rumus lama dan rumus baru. Apa bezanya? Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, ready guys? Bersedia? Okey, nampak Okey, yang mana rumus lama, yang mana rumus baru? Kamu nampak dah perasan Okey, ada rumus lama, rumus baru. Okey, saya terangkan sikit apa yang sebenarnya yang berbeza. Okey, sebagai tahu kita nampak bahawa rumus lama ni, rumus baru ni dia hanya keluarkan rumus formula yang penting sahaja. Okey, formula yang melibatkan method. Tahu method? Method cara dia ada dua rumus ni jenis dia. Satu rumus yang memang melibatkan formula. Okey, ringkasan formula. Satu lagi adalah melibatkan method. Method ni contohnya macam ni. Ni. Nampak ni? Ni method. Maknanya ini adalah rumus method. Okey, dia buang. Nampak tak? Tak ada. Tak ada kan? Betul tak? Dia buang semua rumus yang method ni. Method ni semua buang. Perasan ke tak? Kejap. Sebulatkan yang mana method Okey, ini. Dia buang semua. Hukum tu. Hukum linear. Hukum indeks dengan log. Perasan tak guys? Sebenarnya rumus tu tak penting pun ada kat situ. Betul tak? Rumus tu tak penting pun ada kat situ. Okey, jadi yang ini sebenarnya awak tak perlu hafal dia. Yang ini tak perlu hafal. Awak kena faham macam mana guna dia. Macam mana pertukaran tu. Yang mana bahagi jadi tak. Yang bahagi jadi tolak. Log kan? Log kan yang bahagi jadi tolak. Yang darab jadi tambah. Okey, awak kena faham pertukaran-pertukaran tu. Itu adalah formula method. Faham Jadi dia buangkan semua tu. Okey, itu satu. Okey, lepas tu dia kekalkan adalah formula-formula yang biasa. Contohnya macam ni. Okey, ni formula-formula yang selalu guna dalam janjang. Okey, ada? Semua ada? Okey, semua ada. Okey, nampak tak? Ini ada. 1, 2, 3, 4. Yang mana yang tak ada? Yang SNSD. Kalau yang berulang yang sama dia tak akan letak. Okey, yang berulang yang sama dia akan tak akan letak. Okey. Baik. Contohnya S infinity. S infinity tak letak situ. Okey, S infinity pun tak ada. Ni Okey, S infinity tak letak macam tu. Sebab dia boleh guna formula yang ni. Okey, dia sama. So, dia buang. Faham ke? Faham Faham? Okey. Sama juga dalam calculus. Pembezaan.
melibatkan formula method. Semua ni tak ada. Nampak tak? Nampak tak ada? Tak ada kan? Tak ada kan? Relax. Ini adalah formula methods. Mana boleh hafal benda ni? Ini kena faham. Ini tak boleh hafal. Ini kena faham. Faham sebenarnya dalam MS ni jangan hafal formula. Itu memang satu masalah besar. Jangan hafal formula. Itu bahaya Okey. Lepas tu, dalam geometri pun dia buangkan sebenarnya formula distance ni. Okey, formula distance dia buang. Betul tak? Tak ada. Kan tak ada formula distance buang. Okey, ni buang sebab apa? Yang ni semua dalam map moden ni. Okey, betul tak? Betul tak, Muhammad? Betul? Ini adalah daripada map moden kan? Kan? Okey, dia daripada map moden. Sebenarnya benda ni awak dah kena mahir dah. Ambil MX kena mahir itu yang berlaku. Jadi kita ada guna juga formula ni. Tapi sebenarnya dia tak diberikan dalam peperiksaan. Boleh faham. Jadi maknanya kena faham bagaimana nak guna. Jangan hafal dia. Sebab nak hafal yang kerinting-kerinting ni memang mustahil nak hafal ni. Kan ni semua method ni. Ini adalah formula method. Boleh? Dapat? Jelas? Clear? Okey. Ini pun dia buang. Okey, ini pun dia buang. Okey. Baik, statistik. Yes, statistik. Almost all the statistik dia buang sebab apa? Sebab tajuk statistik dah tak ada kan? Tajuk statistik dah tak ada dalam AdMaths. Dan satu lagi adalah ni tajuk ni. Apa tu? Kebarangkalian. Kebarangkalian pun tak ada dalam AdMaths dah. Okey, dia masuk dalam Map Modern. Okey, statistik pun ada dalam Map Modern je. Alright, so dia kekalkan yang mana relevant sahaja. Boleh. Banyak juga formula dia buang tu. Banyak Okey, jadi biasakan diri awak semak. Masa buat kerja latihan tu, okey, formula ni tak. Masa nak guna sila semak. Okey? Lepas tu, okey, dia kekalkan, yes, dia kekal. Okey, min dia kekal, ini kekal. Okey, baik. Dalam trigonometri, okey, kalau perasan semua melibatkan identiti dia kekalkan. Ini semua identiti ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, lepas tu SOT, formula SOT. Okey, formula SOT dia letak 1, 2, 3. Formula. Boleh. 3 formula tu je yang penting. Yang lain adalah ni pada situ. Boleh. Satu lagi, rumus Heron. Dia tak masukkan dalam ni. Sebab apa? Rumus Heron tu adalah tak wajib pun. Sebab kalau awak tak faham pasal Heron tu pun, awak masih lagi boleh kira dia punya luas segitiga. Guna kaedah yang lain boleh juga. Kan? Tapi kalau guna Heron, silakan boleh juga. Tak ada masalah. Kalau awak boleh faham guna Heron tu, silakan. Tak ada masalah. Faham Cumanya tidak diberikan di dalam peperiksaan sebab dia adalah kita consider sebagai rumus sekunder. Rumus yang bahagian kedua. Faham ke? Tak penting. Kalau tak hafal pun, tak ingat pun tak apa. Pun tak ingat formula Heron ni. Terus terang. Okey, faham ke? Okey, jadi formula baru ada 24 je. Okey, kecewa sikit kecewa sikit. Alright. Tapi sebenarnya AdMaths, okey, saya mengajar, saya tak pernah ajar pelajar untuk hafal formula. Faham Ramai je yang dapat A. Okey, ramai yang boleh dapat A dengan tanpa menghafal formula. Sebenarnya dia ada kaedah. Okey, ada kaedah. Nanti insya-Allah saya akan keluarkan buku juga pasal bagaimana teknik terhafal formula. Okey, nanti saya baru keluarkan satu. Okey, panduan. Satu buku panduan Dia bukan buku rujukan Dia buku panduan je. 4 step power AdMaths. Panduan untuk skor AdMaths. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tengah buat sekarang adalah panduan untuk hadapi careless mistake. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaedah bagaimana nak terhafal formula. Semuanya itu adalah daripada kajian yang saya buat. Bukan daripada kepala otak saya, itu adalah daripada kajian.
Okey, boleh faham guys? Dapat situ? Okey. Ada soalan tak tentang formula? Ada tak soalan tentang formula? Jadi dia banyak keluarkan adalah tentang formula method yang sebenarnya awak tak perlu hafal pun. Awak kena faham bagaimana pertukaran tu. Cuma dia bagi bahagian pertukaran ni untuk log. Kenapa dia bagi pertukaran tu? Okey, yang ni pun sebenarnya tak perlu hafal, tapi formula ni penting sebab almost all the orang kata apa? Dalam exam dia lah yang paling banyak digunakan pertukaran ni untuk samakan base dalam log. Kan? Betul tak? Siapa yang mahir dengan log dia tahu betapa banyaknya kita guna formula yang ni, pertukaran ni. Pertukaran asas ni kan? Memang banyak guna. Sebab apa? Dia pun ada markah khas untuk dia saja. Samakan base tu ada satu markah khas. Faham Okey. Baik. Ada soalan tak tentang rumus? Sebelum kita nak pergi contoh-contoh soalan. Kita nak tengoklah bentuk soalan macam mana. Kan? Yang tu kita akan go through je lah. Boleh? Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, bagi thumbs. Faham tu? Dapat Boleh Okey, alhamdulillah. Alright. Luqman faham Luqman? Asyik Loma je kena sebut kan? Kan, Loma je asyik sebut kan? Aduh. Dia macam tu bila kelas dengan Sir. Kan? Sebab saya tak buka skrin ni kan? Korang tak buka skrin video. Sebab saya tahu saya tak nak upload download tu menyebabkan jadi lambat. Kamu punya komputer ke apa ke upload download dia. Okey. Jadi saya tunggu respon ni. Bila bagi respon ni lambat, saya akan panggil nama. Saya akan seru. Kan? Okey, dah jadi tabiat dah. Okey, baik. Bismillah, kita akan tengok bahagian yang melibatkan soalan pula. Boleh? Jom. Let's go. Okey. Alright. Ini kita punya ni kan. Alright. Okey, nampak tak apa yang saya share tu? Score A+. Nampak? Nampak bagi thumbs? Nampak ke? Okey, baik. Jom kita pergi go through one by one Okey, ya. Saya ambil daripada ni buku ni sebab buku ni saya boleh bagi contoh dekat kamu soalan bentuk dia. Lebih kurang lah Okey, saya tak kata exactly sama, inilah dia. Tak. Kan? Lebih kurang je. Okey, dia akan lebih kurang beginilah soalan dia. Boleh? Okey, ready guys? Ready. Kita pergi cepat je. Dah 6 pukul 4 lah. Alright. Okey, bismillah. Okey, jom. Okey, ini adalah model kertas yang ke berapa ni? Ini kertas 1 untuk model 4 dia. Kan? Dia bagi. Okey, bentuk soalan macam ni. Nampak tak? 4. Okey. Satu soalan, lepas tu bahagian A. 4 markah, 3 markah. Okey, dia sama lebih kurang je macam sebelum ni. Okey, 4 markah. Ini 4. Ini 4, 5, 6, 7. 7 markah. Jadi maknanya markah dia boleh jadi 3 minimum, 7 markah. 8 pun boleh. 8 markah pun boleh dalam satu soalan Yang penting cukup dan cakup. Sudah sebut banyak kali, mesti dah ingat dah korang Yang mesti cukup dan cakup. Dia akan kira semua markah-markah tu cukup tak 64. Faham ke? Cukup tak 64. Dia akan tambah semua. Okey. Soalan 4. Tengok soalan 4. Soalan 4 dia 6 markah kan? Okey, 6 markah bahagian tu. Dia ada A dengan B. Boleh perasan tak A dengan B? Okey. Kalau perasan tadi, soalan 1 dia satu single 4 markah. Yang B soalan 2 tu single. Ini adalah level 1 lah. Soalan level 1. Okey, kita tengok dia ada anak tu. A dengan B. Nak habis ke 12 soalan? Tak ke 24 soalan juga? Kamu kena jawab.
Betul tak? Kan? Ni baru soalan. 2 juga. Kan? A dengan B. 6, A dengan B lagi. Okey, ni 4, 5, 6, 7. Ni 7 markah. Ini berapa markah? 4, 5, 6, 7. 6, 7 markah. Okey. Okey, soalan kebat dia akan tanya macam mana? Soalan kebat biasanya boleh jadi satu soalan macam ni. Soalan 8 ni. 5 markah. Direct dia saja. Itu ciri soalan kebat lah. Tapi dia juga boleh masuk dalam bahagian B. Duduk A dekat B. Boleh juga masuk. Okey, faham kan? Boleh juga duduk situ. Jadi kamu tak akan boleh recognize dia. Okey, awak tak akan boleh recognize dia tiba-tiba. Ini kebat dekat bahagian B kan? Tak. Okey, boleh faham Boleh? Faham? Okey. Dia boleh jadi macam soalan 8 ni, seketul dia. 5 markah. Dia memang markah tinggi lah kalau kebat ni. Okey, markah dia memang tinggi. Kadang-kadang soalan tu simple je. Tapi kebat dia aras tinggi. Okey, baik. Itu bahagian A. Faham bahagian A? Nampak tak bentuk soalan dia? Faham? Jadi markah dia lebih kurang dalam 7 atau boleh jadi 4, 8 markah tak pernah jumpa lagi. Tapi 7 lah. Jadi 4, 3. Dia ada 2 bahagian, jadi 3 markah dan 4 markah. Dia macam tu. Jadi kalau total semua daripada 12 soalan, darab 2 dah 24 soalan dah kena jawab. Tapi soalan tahun sebelum ini lagi banyak sebenarnya. Kan lagi banyak. Kalau soalan sebelum ni kalau total semua lebih kurang 50 lebih soalan kena jawab 50 lebih guys daripada 25. Dia kali 2 pula. Jadi soalan pun memang dah berkurang dah. Don't worry, insya-Allah dia akan cukup masa untuk awak jawab Okey, baik. Bahagian B pula. Bahagian B kalau kita tengok, kalau kita perasan soalan dia ada 3 je soalan. Awak kena jawab 2. Jawab markah dia mesti 8. Markah dia mesti 8. Tak kisah mana-mana soalan yang awak pilih. Markah dia mesti 8. Okey, faham So tengok je lah baca. Oh, tajuk mana tajuk mana dia berkait-kait. Okey, ni soalan 15. Ni 13, 14, 15. Okey, pilih 2. Okey, tipnya adalah bila tengok soalan bahagian B, awak baca dulu soalan. Rasa macam boleh jawab, tanda. Rasa boleh jawab, tanda. Tengok yang mana paling banyak, itulah awak jawab. Faham Saya tak galakkan untuk awak jawab semua. Okey. Sebabnya kalau awak memang betul-betul terror, okeylah. Ada 20 minit lagi masa lebih daripada duduk saja. Nak jawab juga jawab pemeriksa dia akan tanda semua. Okey, lepas tu dia semak Lepas tu dia akan kira markah yang lebih tinggi. Okey, tapi saya tak sarankan untuk awak buat semua soalan. Okey, sebab 15 minit tu untuk satu soalan 15 minit untuk satu soalan. Saya tak nak kamu bazir masa. Sebab kamu jawab tu maksudnya salah satu soalan tu kamu dah rugi. Kamu jawab saja-saja je. Mungkin kamu nak dapat extra 1 atau 2 marks je. Tak payah. Kan, fokus je. Boleh faham guys? Faham bagi thumbs. Saya dah bagi dah tip peperiksaan hari ni. Okey. Baik. Kita tengok kertas 2 pula. Okey, kertas 2. Okey, sebelum masuk kertas 2, kertas 1 ada soalan tak? Ada soalan ke? Dah penat ni, dah rasa penat ni maknanya mungkin dah setengah jam dah dekat masa dia dah habis dah. Betul. Okey, baik. sikit lagi. Okey. Kertas 2. Soalan dia ada 3 bahagian. Kita tengok bahagian-bahagian dia. Okey, kita tengok. Tu dia. Guys, tengok Ini soalan 1, soalan 2. Okey, soalan 1, soalan 2. Soalan 1 sistem persamaan. Soalan 2 pasal apa tu? Titik pusingan kuadratik. Fungsi kuadratik. Lepas tu tengok soalan 3 dia. Best kan? Muhammad, nak jawab tak soalan ni Muhammad? Kan? Baca soalan saja dah 15 minit tu. Kan? Tak habis lagi ni. Kan? Panjang Panjang ini dia. Ibu boleh baca. Okay, this is the new. Dia main. This is the new. Okay.
Alright. This is the new question. Bentuk dia. Okay, ini tajuk apa ni? Tajuk apa ni? Seorang seorang menjadi sebab menawarkan 3 jawatan kosong. Iaitu pengurus hotel, tukang masak, pengawal keselamatan. Jika terdapat satu kekosongan jawatan yang pengurus keselamatan. Satu soalan pun nak baca pun dah 10 minit. Kamu ulang 2 kali, dah 20 minit. Kan? Dah 20 minit. Okey, nasihat saya kalau jumpa soalan macam ni tinggal dulu. Boleh? Jawab dulu soalan 4. Jawab dulu soalan 5. Jawab dulu soalan 6. Kalau dah ambil masa lama untuk jawab soalan tu, relax dulu. Dan jangan baca lagi. Nama panjang sangat. Ini panjang. Jawab soalan lain dulu. Beres? Okey. Tengok ada lagi masa. Masa berapa jam? 1 jam 15 minit. 1 jam 45 minit. Okey, 1 jam 45. 1 jam 45. Ke 1 jam 15 tadi? Tak ingat asal. 1 jam 15. Kan? 1 jam 15 minit. Jadi 1 jam 15 minit. Tengok. Buat dulu yang mana mudah faham. Mudah senang. Okey. Lepas tu baru jawab soalan 3 tu. Faham nanti awak jumpalah. InsyaAllah. Bakal jumpa nanti Nurin Ya Miza jumpa insyaAllah tinggal. Jumpa soalan macam ni insyaAllah tinggal. Kan? Okey, baik. Tapi jawablah. Ini 1, 6 markah. Okey, yang ni yang saya kata boleh jadi ini adalah soalan kebat. Boleh jadi. Faham 3 soalan kebat dia akan masukkan dekat bahagian A. Okey, lepas tu soalan 6, soalan 7. Lepas tu soalan 8. Awak kena jawab semua tahu dekat bahagian A. Okey, kena jawab semua. Tak ada kecuali. Soalan yang banyak tadi pun memang kena jawab juga. Okey, no wonder. No wonder pula dah. Tak boleh miss salah satu. Okey, baik. Alright. So, tengok bahagian B. Bahagian B ada 30 markah cover kat sini. Ada 3 soalan yang kena jawab. Dia akan bagi 4 soalan. Awak kena pilih 3 soalan. Just reject 1 soalan je. Okey, just reject 1 soalan sahaja. Okey, tajuk lukis-lukis. Serasa graf mesti dia duduk dekat sini. Saya rasa dia graf ni dia tak boleh masuk ke tempat lain. Yang graf mesti ada kot kat sini. Soalan lain tu boleh ubah-ubah lagi, boleh pilih-pilih kan. Tapi soalan 9 ni saya rasa dia akan stay di sini lah. Sebab tak nampak jalan untuk dia dimasukkan ke tempat lain. Faham ke? Mungkin dia masukkan dekat bahagian C. Boleh jadi. Okey, boleh pindah ke A atau B saja. Okey, bahagian lukis-lukis graf ni tetap ada. Dan dia masih lagi ada. Dan mungkin dia duduk dekat bahagian A, bahagian B. Wallahualam, saya tak tahu. Boleh faham guys? Faham So ada 4 soalan. So pilih 3 soalan sahaja. Okey, bahagian C. Okey, kalau ikutkan tajuk ni, kalau ikutkan soalan ni, dia masih lagi kekalkan soalan lama. Okey, dia masih kekalkan soalan SOT. Lepas tu motion and straight line. Dengan index. Okey, tapi ini bukan permanent. Bukan permanent pula. Bukan final dia tak macam tu dia dah bagi tahu bahawa soalan ni boleh bertukar juga. Okey? Boleh? Oh, satu benda lagi saya lupa bagi tahu. Okey. Dulu ada yang tanya, ada tak integrated chapter? Tahu tak integrated chapter? Integrated chapter. Chapter 1, chapter 3. Masuk dalam satu soalan. Faham? Faham ke? Chapter lain, dia masuk dalam soalan lain. Dalam satu soalan. Faham ke? Faham? Boleh berlaku. Okey, soalan dia boleh begitu. Soalan bercampur, yes. Macam IGSE punya style. IGSE punya style, dia banyak-banyak topik, banyak-banyak tajuk. Dia masuk dalam satu soalan tu kadang-kadang 3 tajuk sekali. Boleh berlaku sebab dia ada konsep cukup dan cakup tu. Okey, cukup dan cakup. Jadi, integrated topik dia boleh masuk. Okey, apa yang saya boleh bagi tahu adalah contoh 5 tajuk ni. Geometri koordinat, vektor, bulatan, fungsi trigonometri, solution triangle. 5 tajuk ni 5 tajuk ni sebenarnya adalah di bawah satu bumbung tahu?
Okey, dia adalah di bawah satu bumbung. Jadi, 5 tajuk ini boleh bercampur-campur. Faham guys? Pernah kan jawab tajuk vektor tapi kena cari koordinat? Biasa? Biasa? Biasa bagi thumbs. Biasa bagi thumbs. Kan? Jawab tajuk bulatan tapi guna formula SOT. Ada kan? Ada tak Nurin? Nurin ada tak? Jawab tajuk bulatan tapi guna formula SOT. Salah ke? Tak. Betul. Kan? Ada juga bahagian bulatan, ada koordinat, ada geometri, ada ni. Lepas tu ada vektor pula kat situ. This is we call the integrated chapter. Faham lupa nak bagi tahu. So maknanya the level of questions boleh simpulkan dia memang dah meningkat berbanding dengan KBSM yang lepas. Okey, habis. Okey, ada soalan tak? Dapat sesuatu hari ini? Guys? Okey, tamat. Kertas peperiksaan sudah tamat. Takut ke? Takut tak? Haris, takut tak Haris? Dengan format baru ni. Takut Siapa takut? Bagi thumbs. Okey. Okey, baik. Sebagi panduan dekat korang. Okey, saya stop share ni Okey, sebagi panduan untuk kamu semua. Okey, macam mana sebenarnya nak menguasai? Okey, sekarang kita bulan 6, betul? Okey, kalau yang form 4 okey lah, tak ni sangat. Okey, kita bulan 6. Kita bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Baik. Kalau kamu ada masalah dengan chapter-chapter daripada form 4, senasihatkan kamu buat dulu ulang kaji melibatkan chapter-chapter ni. Okey, buat latihan pengukuhan. Okey, saya boleh nasihatkan dekat kamu, buku ni bagus. Dia semua latihan pengukuhan di akhir topik tu. Di akhir topik dia ada satu latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan tu, dia dah susun semua soalan rutin. Dulu, saya nak buat soalan, saya nak buat buku dan saya nak susun semua soalan rutin dalam setiap chapter. Rupanya buku ni dah buat. Buku ni tiba-tiba tengok-tengok, ini soalan rutin ni. Saya kenal lah. Saya tahu lah. Kan? Ini soalan rutin ni dia susun. Saya pun bandingkan dengan yang saya punya. Betul lah. Saya pun tengok dia susun satu. Okey. Saya pun tengok balik nama penulis dia. Alright. Saya tengok nama penulis dia. Lepas tu saya pun tengok balik daripada satu persatu. Okey, dia punya contoh yang dia bagi pun dia mengikut level. Level pertama, level kedua, level ketiga. Soalan nombor 1 adalah paling mudah. Soalan nombor 5 paling susah. Kalau dia bagi 5 soalan, 5 ni lah yang paling susah. Okey, dalam setiap contoh dia bagi macam mana cara nak buat. Lepas tu setiap latihan yang dia bagi semuanya berbeza-beza jalan kerja. Okey, soalan latihan adalah tak sama dengan soalan peperiksaan. Soalan peperiksaan dia beri dalam latihan pengukuhan. Okey, dalam latihan pengukuhan semua soalan exam. Jadi, kalau kamu dah biasa dengan soalan exam yang ni, soalan rutin yang ni, soalan level 1 dan 2 yang ni, insya-Allah soalan kebat awak tak ada masalah. Faham tak? Faham Farah? Faham ke? Okey, untuk awak menguasai format baru KSSM ini, sebenarnya tak susah pun. Apa yang awak perlu buat adalah awak kuasai level 1, level 2 punya soalan. Boleh guys? Nurin, susah ke soalan level 1, level 2? Susah ke? Tak susah kan? Senang je kan? Okey, soalan level 1, level 2 ni sebenarnya dia akan membantu awak untuk jawab soalan kebat. Faham Okey, jadi habiskan berlatih, fokus, ambil 1 minggu, fokus satu topik, buat 3 soalan sehari. Maknanya dalam masa seminggu awak dah habis 21 soalan. Cuba tengok ada berapa soalan ni. Ini ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 je soalan. Untuk topik apa ni? Topik bulatan, circle. Paling banyak pun dia bagi 21 soalan. 27, 28 soalan macam tu. Maknanya 1 minggu awak boleh cover satu topik. Faham?
Tak faham tanyalah cikgu. Sekarang teknologi banyak. Betul tak? Teknologi dah macam-macam korang. Ini lagi. Boleh faham ke? Faham Faham bagi thanks. Buat je 3 soalan sehari sikit-sikit. Supaya latihan kamu okey. Kan? Kalau kamu rasa dah terror, tak apalah. Kan? Ini 3 soalan pun belum tentu boleh jawab Betul tak? 3 soalan sehari tu pun belum tentu kamu boleh jawab. Mesti ada rongak-rongaknya. Tapi, once you boleh disiplin dan konsisten, insya-Allah seboleh yakin, orang yang konsisten dia yang boleh berjaya. Betul tak? Siapa setuju bagi thumbs. Orang yang boleh konsisten dia akan berjaya. Confirm. InsyaAllah. Kan? At maths mesti senang je. Kalau contoh 3 soalan sehari. 3 soalan sehari darab dengan 7 dah 21 soalan. Pattern soalan tak banyak pun. Pattern soalan ada 3 soalan, 13 je paling banyak pun. Itu pun indexed dengan log. Okay, faham yang lain semua tak banyak. Paling banyak pun 8, 9 pattern. Awak kuasai semua pattern tu. InsyaAllah soalan kebat tak ada masalah. Boleh. Satu persatu. Okey, insyaAllah awak akan dapat. Dah 21 soalan dalam satu topik. Bolehlah tu kuasai. InsyaAllah akan okey. Awak tak percaya, awak cuba dulu buat apa yang saya suruh. Buat dulu apa yang saya cakap. Kan? Kalau tak berjaya, bagi tahu se. Bagi tahu se. Setakat ini, siapa yang buat 3 soalan sehari, berjaya. Dapat buat. Masalahnya lompong-lompong. Kejap buat, kejap tak buat. Latihan pun geli-geli nak dapat A. Mimpi. Okey. Fatin tanya. Saya nak tanya, kalau kat soalan yang kita pilih tu, ada tak soalan graf? Better pilih soalan itu atau macam mana? Baik, actually sebenarnya soalan graf tu adalah biasanya dia akan letak soalan pilihan lah. Sebab ada pelajar yang dia tak mampu untuk lukis graf. Macam mana saya tak mampu lukis graf? Ada pelajar yang memang tak boleh. Kan, dia ada tangan dia ada masalah. Sebab tu dia letak dalam soalan pilihan. Faham ke? Jadi, kalau kamu mahir graf, sila buat graf. Boleh, senang dapat markah kat situ. Okay, actually sebenarnya setiap soalan tu dia equal. Dia equal tahap kesusahan dia. Okay, ada pelajar memang tak boleh nak lukis graf. Dia tak boleh dapatkan graf licin. Tangan dia tak boleh nak dapat graf licin. Dia kena dapat bantuan. Okay? Kan, tangan tak berseni kan? Kan? Tahulah macam mana kan? Jarang sebenarnya jumpa pelajar macam tu. Tapi berlaku. Ada. Ada juga yang jenis tak boleh gambarkan 3D. Kan? Dia tengok 3D tu, lukisan 3D tu kan? Dia tengok 3D nak macam plane dia. Apa ni? Dia kata, dia tak nampak beza dia kan? Cikgu puas nak explain. Okay, actually sebenarnya ada pelajar yang tak boleh nampak 3D dekat kertas. Biasanya pelajar perempuan lah. Pelajar lelaki kadang-kadang. Ada tapi kadang-kadang jadi. Kan, pelajar perempuan biasa. Okay, dia tak boleh nampak 3D tu. Dia tak nampak 3D tu. Bentuk 3D tu macam mana. Kan? Sebab tu, soalan bentuk 3D dekat maths, dia dekat dalam pilihan. Sama juga dengan SOT. Kalau dia masukkan soalan 3D, dia mesti letak dalam pilihan. Faham ke guys? Faham? Itu yang saya berlatih masa pembina soalan bukan yang main suka-suka boleh bina soalan. Kau ingat memang suka-suka. Habis tu kau ingat Firdaus ni biasa-biasa kan kan? Nampak je macam ni. Kan, tapi okeylah. Bangga diri, bangga. Adalah semoga apa yang saya belajar saya boleh kongsikan pada semua boleh dapat manfaat. Betul? Sebab kelas percuma ni pun saya letak dekat live lagi, lepas tu dekat Facebook lagi, dekat IG lagi, dekat YouTube lagi. Moga ramai lah dapat manfaat. Okey, boleh Okey, dah habis dah kita. Haris, memang dah habis dah kita. Okey, tak ada dah. Okey. Soalan terakhir. Ada soalan tak? Kita dah habis dah kelas kita pada hari ini. Saya rasa sudah cover semua dah. Bagian boleh je tanya soalan. Okey, Haris boleh keluar, tak ada masalah. Kita dah habis dah. Okey. Baik, faham? Faham guys? Okey.
Kalau faham sila bagi heart. Okey, faham sila bagi heart. Alright. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita dah selesai kelas kita pada hari ini. Ada ke? Lagi? Ada tak soalan lagi? Tak ada? Macam nak suruh tanya, macam tak nak bagi tanya. Kan? Okey, baik, tak ada. Alright, baik. Okey. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi kamu boleh tanya je dalam grup, insyaAllah. Kalau ada apa-apa update lagi yang terbaru, InsyaAllah saya akan update dalam grup kita. Okey, dalam grup open class. Kalau kamu belum join lagi dalam CCO, CCO adalah WhatsApp. Okey, dalam CCO tu adalah WhatsApp coaching kelas online. Yang tu pun percuma. Okey, saya buka kelas form 4 dengan form 5 untuk satu grup sahaja. Tetapi dalam grup open class, actually sebenarnya open class ni saya akan buat insyaAllah. Saya akan cubalah untuk buat setiap Sabtu. Kita akan cover bahagian-bahagian topik penting. Okey, banyaklah bendanya. Okey, kalau nak join ProMed Academy, nak daftar dalam kelas-kelas yang berbayar, boleh juga, boleh pergi ke web. Okey, ProMed Academy. InsyaAllah dekat situ banyaklah bendanya. Kamu boleh explore sendiri macam mana. Okey, kaedah mentoring yang seguna dekat ProMed Academy. Okey, tuition biasa pun ada. Okey, TCO tu tuition biasa je. Okey, saya hanya bagi kelas dan ni je. Okey, untuk mentoring tu kelas lain, itu IMC. IMC, Intensive Mentoring Class. Itu berbeza lah. Boleh? Okey, ada juga yang PCO. PCO adalah personal coaching online. Kamu boleh tempah bila-bila masa sahaja. Okey, boleh contact saya personally. Sir, saya nak cover tajuk ni lah. Boleh tak saya nak buat PCO? Okey, maknanya kita set masa dengan hari. Lepas tu adalah bayaran tertentu lah saya ambil. Kita akan cover satu topik terus. Cover satu topik kalau boleh. Okey, kalau tak boleh satu topik, maknanya kalau topik tu panjang kita buat 2 sesi. Kan tak ada masalah. Mungkin 2 masa. Okey, itu adalah PCO IMC dengan TCO dekat ProMed Academy. Ada matematik dengan AdMed sahaja. Boleh? Faham guys? Kalau ada masalah, sila update dalam kita punya group. Baik? Okey, saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini boleh dapat dimanfaatkan. Jadi kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Wal asri innal insana lafii. Okey, baik. Bismillah. Kita tutup kita punya kelas pada hari ini dan kita akan jumpa lagi next time insya-Allah. Okey, bye-bye. Apa salah jika ada salah dan silap, saya minta maaf. Okey, kalau ada info-info yang tersalah, saya akan update balik semula nanti. Okey? Alright, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, thank you Nurin, thank you Farah. Putri Farah. Maisarah. Putri Farah Maisarah. Okey. Baik. Okay, thank you Muhammad, thank you Fatim Batrisha, thank you Nuraini Hamdan dan yang lain. Okay, thank you siapa yang lagi masih bersama dekat dalam Facebook. Okay, thank you very much. Okay, for you guys for joining this class. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.